Baik, syahdan, ketahui olehmu bahwasanya ilmu tasawuf yang ada pada masa sekarang ini 3 martabat. Syekh ni nak beritahu ilmu tasawuf adalah ni ada 3 peringkat, ada 3 martabat. Pertama, ilmu tasawuf yang sangat memberi manfaat bagi orang yang mubtadi. Ilmu tasawuf yang memberi manfaat kepada orang yang peringkat permulaan. Mubtadi ni orang yang pemula, orang yang baru. Kalau sekolah kau dah jauh 1 dah, baru masuk sekolah. Yang mempunyai nafsu. Maksudnya orang mubtadi ni orang yang masih lagi dikongkong kuat oleh pengaruh-pengaruh hawa nafsu kat atas dirinya tu. Tapi dia cuba nak bersihkan benda tu. Dia cuba nak berubah, dia cuba nak jadi lebih baik dan sebagainya. Itu dikira sebagai mubtadi, orang yang mula berusaha nak menghayati tasawuf. Yakni orang yang permulaan menjalani akan ilmu tarekat, orang yang mula-mula baru nak menjalani tarekat, yakni tarekat baru nak berjalan, nak baiki hati dia tu supaya menjadi lebih baik, nak baiki jiwa dia tu supaya menjadi lebih baik. Itu dikatakan orang yang baru menjalani tarekat. Maksudnya kalau hatinya selama ni jadi liar, nak suruh jadi jinak. Kalau hati dia banyak sifat-sifat buruk, dia mau berusaha nak supaya jadi lebih baik. Kalau dia dikuasai oleh dorongan nafsu yang buruk, supaya nak ditukar, supaya tidak lagi dipengaruhi oleh dorongan-dorongan nafsu yang buruk. Jadi orang yang masih dalam keadaan tak stabil ni, dia berusaha nak baiki diri dia tu, itu dianggap sebagai orang yang permulaan menjalani tarekat. Yang belum sunyi hatinya itu daripada maksiat yang batin. Yang hati dia tu masih banyak lagi maksiat-maksiat yang batin. Apa benda maksiat yang batin ni? Yang ni sifat-sifat buruk mazmumah tu, yang bermacam-macam tu. Kalau nak sebut sifat mazmumah ni banyak lah. Jadi orang yang hatinya masih lagi banyak bersarang sifat-sifat buruk ni, maka dia berusaha nak baiki benda tu, dikatakan sebagai orang yang sedang permulaan menjalani tarekat. Seperti orang yang belum suci hatinya itu daripada riya. Contoh yang didatangkan di sini, orang yang hatinya itu masih timbul dorongan-dorongan riya yang tinggi. Ada 2 keadaan. Satunya memang dia nak beriak, memang dia ada kosak riak. Yang kedua, dia tak ambuh dah riak, dia tahu riak tu buruk dan dia tak nak, tapi mari lagi gerakkan tu, mari lagi dorongan perasaan tu timbul lagi. Hak mau 2 tu, hak itulah dalam proses tadi tu, orang yang sedang dalam menjalani. Tapi benda tu timbul lagi, cuma dia cuba nak lawan supaya jangan timbul perasaan tu. Dia tahu benda ni buruk, dia faham benda ni buruk, dan dia nak supaya dibersihkan hatinya, tapi tak berjaya, benda tu timbul lagi. Ada pun hak riak asli ni, memang dia buat amal tu untuk tujuan tu. Dia tak pandang pun benda tu sebagai buruk, memang dia nak gitu. Itu riak yang asli. Sekarang dia tahu riak ni begini-begini maksud dia, dan dia tak nak, tapi mari gerakkan tu, dorongan tu timbul, dia cuba lawan. Ini dikatakan sebagai orang yang sedang mula menjalani jalan tarekat. Dan ujub, bangga diri, sama juga. Dia tahu sifat ni buruk dan dia cuba nak buang, tapi dia masih timbul dalam hati, melekat tu ada, dorongan tu timbul, gerakan tu ada lagi. Itu dia. Dan daripada kibr, yakni takabur, timbul lagi perasaan-perasaan ni dalam hati dia. Dan kadang dia tahu benda buruk, dia tambah berusaha nak lawan. Itu orang dalam permulaan.
Dan daripada ghadab, yakni daripada kemarahan yang tidak berasas, marah yang tak kena tepat, yang tidak bersebab, dan barang sebagainya, dan sifat-sifat buruk yang lain. Jadi sifat-sifat ni masih ada lagi dalam hati dan dicuba nak buang. Itu dikatakan orang yang dalam perjalanan, mula berjalan dalam perjalanan tarekat. Dan jikalau telah suci ia daripada maksiat yang zahir sekalipun maksiat yang zahir itu dia bersih dah, dia tak buat dah perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang salah di syariat, dia tak buat dah. Zahir dia clear, dia bersih, tapi hak batin masih ada lagi. Itu kata. Jadi bila ada hak batin ni lah dia berusaha nak buang, itu dikatakan orang yang baru dalam perjalanan tarekatnya tu. Dan memberi manfaat pula bagi orang yang mutawassit. Demikian juga orang yang berada pada tahap pertengahan dalam perjalanan tarekat. Mutawassit ini ukurannya kawan. Jadi nak dikatakan mubtadi tadi tu, kita nak ukur kawan ni, iaitu orang yang masih tersimpan dalam hatinya sifat-sifat buruk yang disenaraikan tadi lah, riaknya, ujubnya, takaburnya, ghadabnya, hasadnya, dan banyak lagi lah sifat-sifat buruk lagi masih tersimpan, masih ada lagi sifat tu, masih berakar lagi dalam diri. Sekalipun dari segi zahirnya dia molek, dia bersih dah, dia tak buat benda-benda buruk dah zahirnya. Jadi itu dikira mubtadi. Jadi mubtadi ni dia tak kira alim dan alim. Kadang-kadang ulama pun masih tahap mubtadi lagi. Ulama besar mungkin alim serba-serbi, tapi tahap tasawufnya mubtadi lagi. Boleh berlaku. Dan itu banyak berlaku gitu. Jadi ukuran mubtadi ni bukan alim dan alim. Tapi sejauh mana hati nurani itu berjaya dibersihkan daripada sifat pengaruh, sifat-sifat buruk tadi itu. Dan memberi manfaat pula bagi orang yang mutawassit. Jadi mutawassit ini orang yang berada pada tahap pertengahan, yang mempunyai hati, yakni orang yang pertengahan dalam jalan tarekat, yang telah suci hatinya itu daripada maksiat yang batin. Jadi yang dikatakan mutawassit ni orang yang hatinya itu sudah dibersihkan Allah daripada sifat-sifat buruk yang duduk dalam hati dia tu. Yang dicontohkan tadilah, dapat dikikih dah, dapat dibuang dah. Jadi itulah yang dinamakan sebagai golongan yang mutawassit. Jadi mubtadi ni orang yang banyak lagi sifat mazmumah dalam hati dia tu. Mutawassit ni orang yang berjaya kikih dah. Sebahagian besarnya lah sudah terbuang. Dan memberi manfaat pula bagi orang yang muntahi, orang yang berada pada kesudahan perjalanan tarekat. Siapa ni? Yang mempunyai ruh. Kalau mutawassit itu dikatakan mempunyai kalbu, dia ada hati. Hati yang sudah hidup, maksudnya sudah berjaya dikikis sifat-sifat buruk. Ada pemuntahi ini dikatakan orang yang ada ruh. Dah apa beza dengan ruh dan kalbu? Dengan ruh sebenarnya sama je, jiwa manusia je, cuma tahap kesucian dia. Kalau dia suci satu peringkat, dinamakan kalbu. Suci lagi dinamakan ruh. Tula je. Tahap kesucian. Jadi orang yang muntahi ni orang yang berada pada peringkat kesudahan perjalanan tarekat dia, yang mempunyai ruh, yang telah suci hatinya itu daripada maksiat yang batin, dan suci pula hatinya itu daripada orang yang lain daripada Allah Ta'ala. Lebihnya sini. Kalau dia suci batin dia daripada sifat-sifat buruk, itu mutawassit, dalam peringkat pertengahan. Muntahi ini bukan saja dia bersih daripada sifat-sifat mazmumah tu, tapi bersih daripada pautan hati, ikatan hati, tautan hati dengan yang lain daripada Allah Ta'ala.
Jadi ibarat kalau muntahi ini, orang yang hatinya itu sudah tidak pandang lagi kepada makhluk lah. Itu memang payah lah. Kita kadang-kadang kita boleh buang riak, boleh buang ujub, boleh buang takabur, tapi pautan hati kita dengan makhluk ni dah nak renggang lagi. Ikatan hati kita dengan makhluk ni, pautan kita dengan sebab musabab ni dah nak lepas mana lagi. Jadi kita ni sama ada duduk muftadi ataupun duduk mutawasid. Muntahi ni payah sikit lah.